lepas karpet. Dengar jap saya highlightkan this thing. Okay, let's say kalau Fatih ada 10,000. Fatih ada 10,000. Fatih beli satu saham, hanya satu saham tu sahaja dengan satu syarikat ni sahaja. So saya just nak tanya awak, kalau 10,000 tu saya beli satu longgok saham terus, kalau company tersebut berjaya, dapat profit, untung, saya pun untung. Betul atau tidak? Okay. Tapi kalau dengan this company, kalau dia rugi, saya juga akan turut rugi. Betul atau tidak? Okay. Jadi maksudnya, saya setiap malam tidak akan boleh tidur dengan lena. Sebab saya hanya pump duit saya dekat satu company saja. Kalau dia untung, untung. Kalau dia tak untung, tidak untung. Ataupun dia rugi, dia rugi. 1,000 lagi saya labur pada company lain. Saya labur pada company lain 1,000 lain. 1,000 lagi, 1,000 lagi, 1,000 lagi, 1,000 lagi. Maksudnya saya ada 10 tempat untuk saya melabur. Saya lagi tak boleh tidur. Okay. Konsepnya adalah don't put all the egg in one basket. Jangan letakkan semua telur dalam satu bakul. Betul kan? Kalau saya letakkan semua dalam satu raga ataupun satu bakul, kalau saya jatuh, pecahlah semua. Kan? Okay. Tapi kalau saya angkat satu-satu, kalau satu terjatuh, masih lagi ada backup di belakang yang saya belum masukkan tadi. Samalah konsep dia. Ini dinamakan sebagai konsep pemurataan. Jom kita tengok apa kelebihan pemurataan. Ya. Okay. Bang, dia kata setiap bulan 800. Maksudnya Januari dia keluarkan berapa ringgit? Januari dia keluarkan berapa ratus? 800. Februari 800, March 800, April 800 and so on and so on. So now dia dah kata, okay, pada bulan Januari harga seunit. So what is RM1.19? This is your cheapest. Ini adalah you punya cheapest ya. This is your cheapest. So boleh tak kita cari bilangan unit? Bilangan unit itulah you punya total unit yang dia suruh cari. Are you following me? Okay, jadi soalannya kalau you nak cari total unit, ini last week saya ada ajar, tapi kepada student baru you boleh je dapat sekarang. Kalau you nak cari total unit, apa nak buat dia? 1, 2, 3. Tukar tempat, tukar tempat. Sekali lagi, yes. Saya suka korang. Terima kasih. Anda adalah penceria hari-hari Jumaat saya. Terima kasih. Walaupun saya tak dengar suara, gerak mulut itu saja telah memberi makna. Ya, tuan-tuan. Tadi kata tak suka kami. Betul. Saya tak suka awak. Memang saya tak suka awak pun. Tapi bila awak jawab, saya suka. Bila awak cakap pasal rambut, saya tak suka. Now, bang, apa buat? Tukar tempat. Tukar tempat. So, bila tukar tempat, you nak cari total unit kan? Bila nak cari total unit, maksudnya kita akan dapat total money overkan dengan cheapest. Simple je game ni. Okay, tolong saya. Do we have total money? Satu bulan dia dapat berapa ratus dia nak keluarkan? 800. Betul atau tidak? Dibahagikan dengan cheapest. Pada Januari, berapa cheapest dia? RM1.19. Tolong kirakan sekejap berapa total unit dapat? 672.27. 672.27 kan? 672.27. Okey, saya nak tanya awak. Boleh tak saya buat 672.27 unit? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ini adalah unit abang. Bila dia unit, dia adalah nombor yang mesti bulat. Dia tak boleh 672.27. Dia tak ada perpuluhan. Faham ya? Okey, macam contoh awak beli coki-coki. Boleh tak kita cakap, oh saya beli coki-coki 3,5 coki-coki, 3.47 coki-coki. Boleh? Tak bang. Kalau kita beli coki, awak jangan fikir, so kan boleh potong. Jangan lebih-lebih sangat boleh tak? Memang boleh pergi ke kedai, uncle, saya nak beli coki-coki tapi saya nak potong sikit je uncle. Boleh tak? Saya duit tak cukup. Boleh tak? Tak boleh lah bang. Oi. Rambut boleh potong. Coki-coki tak boleh potong. Okey. Jadi soalannya ialah, boleh kita bundarkan tak? Boleh tak kita bundarkan? Tak boleh. Tak boleh abang. Kenapa tak boleh? Saya tanya awak satu soalan. Contoh Fatih ada duit sebanyak 9,900. Fatih ada duit sebanyak 99,000.
Fatih ada duit 99,000. Satu kereta harganya 100,000. Satu kereta harganya 100,000. Fatih ada duit berapa tadi? 99,000. Boleh tak Fatih pergi kedai, Fatih cakap dekat dia, brother, saya nak beli kereta ni 100,000 tapi saya ada duit 99,000 je. Bunda. Boleh? Bunda. Tak boleh bang. Tak boleh bang. Duit kalau tak cukup tu sedar diri bang. Nak lagi best, harga kereta 100,000, saya ada 97,000. Abang, bunda abang, kan kalau 97 kalau kita bunda 97.53 kan dia dah boleh dapat 10,000. Tak ada makna bang, tak ada makna. Kalau tak rambut tak cukup sedar diri jangan kau ajar. Jangan kau ajar. Saya cari rumah awak nanti. Hantuk kepala nanti. Okey, jadi abang kak sekalian, kalau unit boleh kita bundar atau tidak? Boleh atau tidak? Yang enggak bisalah dong. Yang ini kalau total unit yang enggak bisa dibundar. Okey, kalau dah dapat bulan Januari 672, boleh kita cari pada bulan Februari tak? Boleh? Jom cari pada bulan Februari. Berapa total money dia? Berapa duit dia? Still lagi 800. Sebab tiap-tiap bulan dia akan dapat 800. Dia akan keluarkan 800. Bahagikan dengan you punya achievers. Berapa achievers pada bulan Februari? RM1.17. Yes, brother. Maka tolong kirakan sekejap dapat berapa? 683.76. 683.76. Boleh buat 684? Boleh atau tidak? Tak boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ini bukannya bunda-bunda macam saya cerita tadi. Yes, dia adalah unit. You tak boleh bundar sesuka hati gitu. Yes. Okay, habis part yang tu. Next one. Pada bulan Mac, sama juga 800. Dibahagikan dengan pada bulan Mac. Berapa ya dia punya achievers pada bulan Mac? RM1.18. Okay, tolong kirakan sekejap dapat berapa? 677. Korang dah makin power. Dah makin power. Thank you. Next one. Pada bulan April. Sekali lagi dia ada RM800 juga. Okay, RM800 tu dibahagikan dengan dia punya achievers pada bulan April. RM1.20. Dapat berapa? 666. Uyo, 666. 666. Okay, next one. Abang, pada bulan Mei. Dia ada 800 juga dibahagikan dengan RM1.19. So, samalah dengan atas. Betul? 672. Cantik. Okay, next one. Pada bulan Jun. Jun. RM1.18. Which is dia masih lagi keluarkan RM800. Okay. 672 tadi Sorry. 672. Okay. 800 dibahagikan dengan RM1.18. Maka dapat berapa ya? 677. Okay. Boleh saya tahu tak berapakah jumlah unit yang ada? Berapa total unit yang ada? Okay, cuba tambahkan sekejap, you akan dapat berapa? 4047. Okay, bila tambahkan semua, maka you akan dapat jawapan dia dapat 4047 unit. Jumlah unit dia ada berapa? 4047 unit. Betul atau tidak? Okay, saya percaya this is not a big deal for you. Jadi maksudnya, siapa ni tadi? Encik Chan selama 6 bulan ni dengan mengeluarkan 800 setiap bulan. Okey, kalau 800 setiap bulan kalikan dengan 12, dia akan keluarkan berapa? Dia akan pakai berapa total money dia? 9,600. Betul kan? 9,600 duit yang telah dikeluarkan selama 6 bulan untuk mendapatkan total unit sebanyak 4,047 unit. Okey, saya ulang balik saya refresh balik. Encik Chan telah mengeluarkan 9,600 dalam tempoh 6 bulan untuk mendapatkan total unit 4,047 unit. Okay, now. Babe, cuba tengok soalan yang bawah. Kenapa 12? Kenapa 12 pula? Sorry. Saya tersilap. Sorry. Bukan 12 lah. Korang pun ikut je kan. Kalikan dengan 6. Kenapa kalikan dengan 6? Sebab 800 ni hanya untuk 6 bulan. Sorry. Berapa? 4,800. So, dia keluarkan sebanyak 4,800 selama tempoh 6 bulan tu. Boleh ya? Okey, habis part yang tu. Jadi, apa yang saya nak sampaikan kat sini? Ni dia. Okay. Puan Loh. Tadi Encik Chan, ni Puan Loh. Melabur atas amanah saham yang sama. Okey. Dia membeli saham dengan harga RM1.19. Bang,
Dia membeli dengan harga RM1.19 bang. Seunit. Okey, seunit. Dan wang yang dilabur adalah sama dengan jumlah wang pelaburan Encik Chan. Okey, tolong bagi tahu saya wang yang dilabur sama dengan jumlah wang Encik Chan, which means dia akan keluarkan berapa? 4,800 tadi. Betul atau tidak? Okey. Hitung jumlah bilangan unit. Okey, soalannya adalah jumlah bilangan unit saham. Semua orang dah tahu kot, TU adalah Achievers overkan dengan total money. Betul. Achievers over total money pula. Terbalik. Total money over Achievers. This is our formula yang dapat daripada sini tadi ya. Okey. Jadi abang, tolong bagi tahu saya boleh, berapa total money yang dikeluarkan oleh Puan Loh? 4,800. Kenapa cakap 4,800? Sebab dia sama dengan jumlah pelaburan Encik Chan. Encik Chan selama 6 bulan ni jumlah dia adalah 4,800. Are you following me? Okey. Dibahagikan dengan Achievers. Berapa Achievers dia seunit? Which is RM1.19. Okey, cuba kirakan berapa total unit yang dia dapat. 4,033 unit. So now, I just want to ask you. Yang bawah ini adalah satu konsep yang dinamakan kita beli tu terus. Kita beli sedebuk. Kita beli satu lamsam nilai. Okey, kita sekalikan gus semua benda. Okey. Tapi yang atas ini kita namakan dia sebagai apa? Konsep pemurataan. Sebut konsep pemurataan. So now, antara atas dengan bawah, mana yang lebih bijak? Mana yang lebih bijak? Siapakah pelabur yang bijak? Tolong bagi tahu saya. Encik Chan adalah pelabur yang bijak. Okey, siapakah pelabur yang bijak? Jawapan dia akan jadi apa? Encik Chan. Kenapa Encik Chan lebih bijak? Pertama, dia dapat jumlah unit yang lebih daripada Puan Loh. Saya kenapa tak share note? Note ini adalah note daripada 3 minggu lepas awak. Saya tak pernah ubah lagi notes yang ni. Tapi kita ada notes yang baru, which is saya tak pakai lagi minggu ni. Awak okey, awak boleh tengok notes ni dari yang minggu-minggu lepas punya. Tapi kalau you as a new student, relax. Tenang, tak perlu serabut pasal nota awak. Awak tengok dekat depan je boleh. That's it. Are you following me? Okay. Jadi, soalannya sekarang ni adalah, siapa pelabur bijak? Encik Chan adalah pelabur yang bijak. Saya jawab balik tadi. Kenapa? Sebab dia mendapat jumlah unit yang lebih daripada Puan Loh. Selain daripada itu, apa lagi sebab-sebab Encik Chan sebagai pelabur bijak? Risikonya rendah. Yes, risikonya rendah. Dia boleh tidur malam dengan aman. Dia boleh tidur dengan nyenyak tanpa memikirkan dia punya pelaburan akan rugi sepenuhnya. Are you clear? Okay. Dia melabur pada tempat yang berlainan. Tolong tulis. Dia melabur pada tempat yang berlainan. Are you clear? Jadi, ini adalah faktor-faktor ataupun penyebab-penyebab apa? Encik Chan adalah pelabur yang bijak. Yes, that's it. Wuhui! Au! Saya tak faham. Sekejap saya tak faham sangat yang tidur tu. Farhan Najihah, tidur tu maksudnya tenang tau. Maksudnya dia tak perlu memikirkan lebih pasal dia punya satu pelaburan. Kalau dia letakkan sedebuk, kalau rugi terus. Faham Maksudnya dia tak tenang. Faham maksud saya? Okey. Yang mana kalau dia buat setiap bulan dekat sini, kalau dia untung lah. Yang ni dia rugi hanya pada bulan tu. Tapi yang ni sedebuk. Satu kaligus. Kalau rugi, dia rugi terus. Faham maksud saya? Jadi nak cakap tadi Encik Chan risikonya rendah. Sebab tu dia boleh tidur dengan tenang. Macam tu lah perumpamaan dia. Are you clear? Yes. Okay. Now, habis part yang tu. I think that's it. So ladies and gentlemen, kalau nak tengok ataupun ambil gambar, silakan Encik Chan. Okay, so saya dah letakkan statement dia semua tadi ya. Saya dah borakkan. Ambil gambar silakan. 3, 2, 1. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Done. Okay, habis part yang tu. Brother, sister, mari. Fatih hari ini nak bawakan untuk part yang seterusnya. Okay, tapi sebelum tu, Fatih sudah kata
Pelaburan dia ada 3 bahagian, betul? Pelaburan dia ada 3 bahagian, which is ini adalah you punya apa? Tiga bahagian dekat sini. Dia ada cerita pasal amanah, dia ada cerita pasal saham, dia ada cerita pasal unit saham. Okey, jadi boleh tak kalau saya bagi contoh ataupun penceritaan simple saja boleh? Okey, ini adalah you punya apa saham, sebab ni bercerita je pun. Okey, ini adalah lebih kepada penceritaan. Kita akan dapat saham dan kita akan dapat unit amanah. Nah, dan juga kita dapat hartanah. Okey, ini adalah bercerita. Boleh saya bercerita dulu dengan awak? Jatna bercerita. 1, 2. Okey, 2, 3. Okay, now, ladies and gentlemen, here we go. Saya bercerita dahulu pada awak. Okey. Hai Rabiatul Adawiyah. It's not a big deal pun sebenarnya. Relax. Chill je belajar boleh tak? Jangan letakkan satu. Jap, sebelum tu saya rasa 3 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali saya kena sampaikan benda-benda macam ni lah dekat student. Okay, especially student-student yang baru kita jumpa kan. Okay, saya nak tanya awak, bila belajar, adakah kita letakkan satu topik tu susah senang, kita letakkan terus our mindset susah senang macam tu? Janganlah, jangan. Kalau you letakkan terus, ini susah lah, ini senang lah and so on, you akan stress belajar. You akan stress belajar, like seriously. Okay. Jadi apa yang you perlu buat untuk belajar ni, you hanya perlu enjoy dulu dia punya momen yang ada. Dan kalau you dah, yang saya tengok fokus yang ini, you fokuskan je yang ni. Saya tengok fokuskan sana, you fokus je yang sana. So chill. Chill. Slowly, okay, slowly, kalau you dah go through kan one by one, step by step, then you akan nampak big picture. Yang ni kita belum lagi go through kan big picture, you dah nampak macam, serabut dah. Dia tak boleh macam tu. Dia kena belajar ni kena relax. Dia kena tenang. Faham Okay. Go through je dulu. Nanti lama-lama akan auto dapat. Ya, betul awak. Terima kasih Danish. Okay, now. Here we go. Sini. Bang, ini bercerita je tau. Kejap lagi saya nak masuk loan. Okay, boleh Saya nak cerita pasal loan sekejap lagi. Hartanah. Dalam English adalah apa ya? Hartanah adalah you punya mortgage. Mortgage. Okay. Kita namakan dia ataupun mortgage ataupun real estate ataupun property. Itu semua adalah hartanah. Okay, property, real estate, itu semua adalah hartanah. Now, saham. Okay, apa beza saham dengan unit saham? Saya bagi satu perumpamaan simple. Saham ni adalah apabila Fati ada duit dan ada knowledge. Fati ada duit, ada knowledge. Jadi saya sendiri yang melabur saham pada satu-satu company. Okey, jadi saya nak tanya, kalau Fatih sendiri yang melabur, kalau untung tu, siapa yang akan dapat untung tersebut directly? Fatih lah. Kan? Fatih seorang dapat terus directly. Fatih labur dekat company A. Company A untung, Fatih terus dapat. Fatih labur dekat company B. Company B rugi, Fatih pun rugi. Fatih labur dekat company C. Untung, Fatih untung. Betul Okey, tapi betul tak kalau saya cakap dia memerlukan knowledge dan memerlukan pemahaman yang tinggi untuk awak melabur sendiri. Bila masa awak perlu jual, bila masa awak perlu beli saham and so on. Jual dengan beli saham tu tak payah saya go deeper, saya tak perlu pergi ke dalam, saya cuma perlu bagi tahu pada awak yang mana kalau nak melabur saham sendiri perlu ada knowledge. Okay. Now, bang, what do you mean by company, sir? Okay. Contoh kalau saya nak melabur saham dalam company Apple. Boleh tahu? Saya nak beli saham dalam company Apple. Tapi janganlah awak bayangkan pula company Apple tu saya beli 90% daripada saham dia. Kalau saya kaya sangat bolehlah. Tapi dia memang ada open to public. Memang company-company besar dia ada open saham to public. Tapi on certain amount saja. Faham ya? Tak banyak. Jadi itulah yang amount yang kita boleh keluarkan. Okey. Contoh macam MC Plus. Kami belum lagi buka saham kepada orang luar. Sebab kami belum lagi tersenarai dekat apa nama benda tu? Bursa saham. Dia belum tersenarai dekat bursa saham. Are you clear? Okey. Jadi Awang Berhad Stock Exchange, benda tu semua besar bendanya. Tapi awak pernah dengar mungkin. So take it easy. Kita just anggap dia sebagai
kita boleh melabur apabila satu-satu company tu buka dia punya saham tu public. Okey, itu satu. Yang kedua, baguslah soalan korang. Soalan korang ni buatkan saya nak kena jawab. Best. Dia tanya, apakah kebaikan bila kita melabur, apa kebaikan bila company buka saham kepada public? Salah satunya adalah public juga boleh dapat rasa keuntungan. Dia rasa kebersamaan apabila kita buka tu public dan diorang pun akan support kita punya company. Faham maksud saya? Jaranglah kalau saya labur dekat company Apple, saya benci Apple. Jaranglah. Macam mana faham kan maksud saya? Okey, jadi benda-benda macam ni adalah strategi marketing juga. Salah satunya adalah strategi marketing. Okey, saya tolak tepi yang tu. Next one. Bang, dah faham tak bila saya cakap saham ni apabila saya ada knowledge dan saya ada duit, saya labur, saya untung, saya rugi sendiri. Betul atau tidak? Okey. Unit saham ni pula adalah apabila Fatih ada duit. Tapi Fatih tak ada knowledge. Fatih ada duit, tapi Fatih tak ada knowledge. Saya macam tak berapa nak kerti sangat nak melabur-labur ni. Jadi dia ada satu lagi konsep yang dinamakan sebagai unit amanah. Apa maksud dia? Contoh, Fatih ada duit. Fatih bagi dekat bank. Bank yang tolong laburkan dekat company-company yang lain. Dia ada perantara. Dia ada perantara yang trusted, yang dipercayai untuk melaburkan bagi pihak kita. Tetapi, dia ada tetapi dia. Kalau company tersebut untung, adakah semua duit tu akan pergi ke Fatih directly? No. Kenapa? Yang untung tu mestilah bank akan dapat sedikit. Yang bahagian seterusnya barulah Fatih dapat pula. Sudah dia ada bahagian-bahagian pula. Jadi adakah Fatih akan untung besar? Tak. Dia macam orang tengah lah. Ya, betul. Tapi orang tengah yang profesional. Dia mesti ada perkataan profesional tu. Unit saham adalah orang tengah yang profesional. Seperti contoh bank. Kita cakap bank lah. Ataupun siapa-siapa yang trusted, yang ada profesional lah. Ayuk dia, seprofesional ke? Tak, saya tak profesional untuk benda ni. Ini saya tak kerti awak. Macam mana? Kalau saya profesional main saham, saya rasa saya dah tak mengajar. Yes, betul awak. Saya rasa saya dah naik Lambo. Okay, lepas tu jangan lupa post dekat Instagram. Yes, macam tu. Yeah. Okay, now, ladies and gentlemen. So, saya nak tanya awak dah faham sekarang ni konsepnya adalah Fatih ada duit tapi tak ada knowledge. Fatih assignkan profesional untuk melabur bagi pihak Fatih. Tapi kalau company tersebut untung, pelaburan tersebut untung, adakah Fatih dapat duit semua? No. Fatih akan dapat bahagiannya sahaja. Jadi saya nak tahu, kenapa forex haram? Nak sangat tahu. Okay, forex haram adalah sebab dia pemerdagangan duit dengan duit. You dagangkan duit dengan duit. Patutnya nak dagangkan adalah dagangkan barang dengan duit. Faham ya? Okay, jadi pada siapa, korang jangan, saya highlightkan sekali lagi. Forex haram is haram. That's it, cukup. You tak perlu nak cari jalan, dia mesti ada halal. Dia mesti ada halal. No, dia haram is haram. Faham ya? Cukup. Pada siapa yang belajar yang Muslim, tolonglah dengar yang tu. Okay, faham ya? Okay, now, bang, saham. So saya nak tanya awak, betul tak kalau saya cakap saham ni, dia adalah high risk, high return? Betul tak? High risk, high return. Risikonya tinggi, tapi pulangannya kalau dapat memang menguntungkan. Boleh terima? Okay, so saya nak tanya awak, unit amanah pula, dia high risk tak? No, dia low risk. Kenapa low risk? Sebab kita bagi dekat badan profesional. Yes. Macam contoh bank, profesional what? So, low risk dan. Unit amanah ni bila kita melabur ataupun kita bagi dekat bank ni akan pastikan kita at least dapat duit yang kita laburkan balik. Saya ulang balik. Kalau kita melabur 10,000 dekat unit amanah ni, bank akan pastikan bila dia dapat untung, dia akan pulangkan balik 10,000 tu pada kita sekurang-kurangnya. Andai kata dia rugi ke apa ke, macam tu lah. So dia adalah low risk. Okay, dia akan ada certain amount waktu dia dah rugi ke apa ke, sebelum dia nak rugi tu dia akan bagi balik dekat kita punya modal awal. Faham tak? Itu gunanya kita kalau tak ada knowledge, kita bagi dekat profesional.
Okay. Jadi bang, low risk tapi low return. Betul atau tidak? Low risk, low return. Ni high risk, high return. Low risk, low return. Yalah, sebab yang ini ibarat kita letakkan someone yang profesional tu untuk settlekan benda-benda macam ni. Okay, tapi kita tak dapat banyak. Faham Contoh unit trust. Ya, betul? Unit amanah. Okay, now next one. Hartanah. Okay, saya nak tanya awak. Tapi kalau company tu rugi, ada efek dekat perantara ke? Okay, ini saya nak bagi tahu awak. Saya cakap tadi bank tu, perantara tu profesional. So dia dah boleh jangka yang satu company ni akan untung atau rugi. Sebelum rugi, dia dah pulangkan balik duit kita. Macam tu lebih kurang. Okay. Kalau untung, diorang akan dapat untung yang lebih banyak daripada kita. Faham? Jadi diorang dah bijak untuk agihkan untungan diorang dengan bahagian kita. That's it. So you jangan serabut untuk part yang tu. So now, saya nak tanya awak, hartanah. Hartanah. Contoh, Fatih ada tanah dekat Hulu Langit. Okay. Fatih punya tanah tu, ataupun Fatih beli rumah. Fatih ada rumah. Okay. Rumah ni harganya adalah contohnya 300,000. Sebagai contoh, 300,000. Saya nak tanya awak, kalau Fatih ada rumah harga 300,000, beli 300,000. Next year, adakah harga rumah akan menurun? Dia jadi 200,000. Tak? Adakah dia jadi 100,000? No. Next year, 2022, 2023, ada kemungkinan harga boleh naik menjadi 350k. Boleh? Dia akan meningkat. Boleh jadi menaik lagi menjadi 400. Kenapa naik? Macam ni kita nak cakap menaik ni atas beberapa faktor. Atas banyak faktor. Salah satu adalah kawasan strategik. Kalau contoh Langat ni, kawasan tu dibangunkan oleh kerajaan untuk menjadi kawasan perindustrian ataupun untuk highway ke. Okay. Jadi dia akan menjadi dia punya investment tu ataupun dia punya harga tu akan menaik. That's it. Yes, demand akan menaik. Memang takkan berkurang ke? To be honest, daripada dulu sampai sekarang, kalau pernah dengar, dulu harga rumah ada orang beli 50,000. Ada orang beli rumah dulu 100,000. Tapi sekarang harga rumah sekurang-kurangnya, kalau dekat bandar, dekat area KL, saya cakap dekat KL, at least 350k and above. Itu belum cakap lagi dekat kawasan-kawasan yang elit. 1 million, 2 million. Yes, brother. Okay. Jadi, sebelum tu murahnya rumah 50k. Dulu awak, itu berapa tahun lepas? Beberapa tahun lepas. Masa zaman nenek moyang kita. Yes. Okay, jadi I just want to ask you, tiap-tiap bulan, contoh tiap-tiap bulan, sebulan, okay, kena bayar Fatih. Okay, saya nak tanya awak, macam mana kita nak dapatkan untung daripada rumah ni? Macam mana nak dapatkan untung daripada rumah ni? Okay, salah satu adalah dengan cara jual. Betul tak? Kalau contoh, ni contoh, 300 beli, tahun depan 350,000, Fatih jual. Bila jual, I just want to ask you, betul tak you akan dapat untung 50,000 dalam tempoh 1 tahun? Itu contoh. Okay. Tapi selain daripada jual, kita juga boleh buat apa? Sewa. Okay. Bila sewa inilah yang biasa orang buat. Contoh, RM sebulan kita kena bayar dekat orang adalah 1,000. Contoh. 1,000 kalikan dengan 12, awak dapat berapa? Okay. You dah dapat 12,000. 12,000 untuk 1 tahun. You kalikanlah berapa bulan. Okay, by the way, bayangkan saya buat perumpamaan macam ni. Sewa 1,000, bayar bank 800. Tu dia. Saya tanya, sebulan dia bayar sewa. Fatih punya rumah, okay, Fatih punya rumah kena bayar dekat bank setiap bulan 800. Tapi Fatih sewakan dekat orang 1,000. So Fatih untung berapa? 200. Itu belum cerita lagi yang Fatih punya rumah tu mungkin Fatih buat partition. Ni ada orang banyak buat macam ni. Dia buat banyak bilik untuk orang sewakan. Biasanya berlaku dekat bandar. Sekali lagi rumah tapi Fatih buat banyak bilik, Fatih buat partition. So bayangkan seorang bayar 400 tapi kalikan dengan 5 orang. So 400 kali 5 dah jadi berapa? 2,000. So 2,000 ni Fatih cuma perlu bayar bulan-bulan dekat bank 800. Fatih untung berapa? 1,200. So sewa setiap bilik, betul. Sewa setiap bilik, betul. Memang kena bayar balik, yes. Memang kena bayar balik. Memang kena bayar balik lah awak. Sebab awak beli, itu adalah loan. Dia jaranglah ada orang rumah tu memang dia, macam mana nak cakap melainkan harta pusaka. Harta pusaka tu lain. Faham Okay, jadi just nak bagi tahu pada awak, kalau berlaku kerosakan, kita juga kena tanggung. Tapi adakah kerosakan itu terlampau teruk? Adakah risikonya terlampau tinggi? Tidak. Dekat sinilah saya nak bagi tahu pada awak, ladies and gentlemen, kalau namanya adalah hartanah, inilah yang kita akan dapat low risk,
high return actually. Low risk, high return. Jadi, kalau awak ni diberikan peluang, kalau awak nak melabur, you nak melabur dekat saham ke, unit saham ke, hartanah. Okay. Kalau you adalah orang yang lebih berfikiran jauh, sebenarnya hartanah adalah satu pelaburan yang selamat. Tapi risikonya rendah, tapi returnnya adalah tinggi. Are you clear? Yes, property. Property adalah satu pelaburan yang bijak. Tapi andai kata kalau saya ada duit, tapi saya ni tak ada knowledge. Okay, dan saya tak ada hartanah. Inilah jawapan dia. Unit amanah. Are you clear? Beli banyak rumah lepas tu sewa. Okay, terima kasih. Memang betul. Tapi dia tak semudah dengan itu ya. Beli banyak rumah lepas tu sewa. Tak semudah itu. Jadi, dia memang senang untuk kita tahu, kita cakap, tapi tak semudah itu. Just nak beritahu pada awak untuk clarify. Faham ya? Okay. Dan kalau boleh, janganlah jadi orang kapitalis. Maksud saya kapitalis tu adalah kita seorang je nak conquer semua benda. Maksud saya, kalau saya ni ada duit, saya nak beli semua rumah yang ada, saya nak sewakan pada semua orang. Saya seorang yang conquer. Jangan. Itu kita dah menganiaya orang lain. Itu dah tamak. Yes, betul. Okay, boleh ya? Okay, habis part yang tu. Boleh saya bergerak untuk loan, pinjaman. Okay, pinjaman ni tak ada apa. Ni saya happy. Bang, nanti saya upload answer tak? Ya, betul awak. Contoh-contoh ni saya akan bagi. Yang full version ni nanti saya akan bagi dekat awak. Boleh tak? Boleh tak macam tu? Yeah. Okay, now bang. Okay, habis untuk part-part yang macam serius ataupun part-part yang nak dengar je. So sekarang ni kita chill-chill go through kan untuk part loan ataupun pinjaman. Okay, macam saya cakap sebelum-sebelum ni. Adakah kalau kita nak beli rumah, orang akan beli cash? Jarang orang beli cash awak. Adakah orang beli kereta, orang beli cash untuk yang first hand ataupun yang baru? Pun jarang juga awak. Kalau dia ada kaya sekalipun, still kalau dia kaya dan dia ada knowledge, dia ada pendidikan, dia akan beli loan, secara loan. Okay, jadi apa formula untuk cari ataupun kira loan ni? Simple. Here we go. You akan ada JHIP. Dia akan ada pengkiraannya sebagai apa? JHIP. Sebut? No. Dia kena feel. Dia tak boleh JHIP. No, JHIP. Yes. Bukan J-Hope. J-Hope lain awak. Dia JHIP. Yes, sebut. Yeah. Saya teringin nak jumpa macam mana. Saya teringin nak mengajar korang depan-depan. Teringin jugalah. Sekali-sekala buat seminar dekat sekolah kan. Nak tengok juga macam mana muka korang bila saya kata JHIP. Nak tengok. Yes. Lain. Arif Haikal, duduk mana Arif Haikal? Saya nak datang awak ke sekolah. Dating lah, typing. Kedah. Hari tu saya datang Kedah, awak tak ada pun. Kau ada? Muar, Seremban. Okay lah. Jom saya datang Hatamas. Hatamas tak jawab awak. Tak ada pengangkutan. Okay, tak ada transport, it's okay. Okay now, bang. Tak apa, next time kalau kita ada buat seminar dekat luar, okay, kalau you guys Iqbal. Perut. Yes. Excuse me. Oh, by the way, nanti kalau awak tengok formula awak dekat sekolah, dekat buku teks, dia macam lain sikit tau. Tapi dia sama. Betul. Like seriously, dia sama. Jadi awak akan dapat dekat sini, dia akan jadi apa? I adalah PRT. So maksudnya awak akan dapat PRT plus P adalah you punya apa? Jumlah hutang. So tapi saya panggil dia sebagai apa? JHIP. Boleh atau tidak. Dan satu lagi kita akan ada formula bayaran sebulan. BS. Bayaran sebulan adalah jumlah hutang bahagi jumlah bulan. Ini adalah dua formula untuk pengiraan hutang ataupun loan ataupun pinjaman. Simple Pada siapa yang tak sure what is JHIP, I adalah you punya PRT Iqbal Perut. Okay, English ada tak? Total jumlah hutang. Total loan overkan dengan jumlah bulan adalah total month. That's it. Okay. Bang, what is P? P adalah principal. P adalah principal. Apa maksud principal? Duit awal. Duit yang kita masukkan mula-mula. Okay, principal ataupun dalam this konsep hutang adalah berapa bayaran pendahuluan. Bayaran pendahuluan. Are you clear? Yes. Okay. Now, saya tak nak BSJB tu apa sih? Memang tak dengar waktu orang tengah cakap tadi BS tu bayaran sebulan. Bayaran sebulan. Ini jumlah hutang tadi bahagi jumlah. Bukan Justin Bieber. Bukan never say never. Never ever say never. Bukan. Jumlah bulan.
Bukan BTS. Korang ni dah kenapa? Satu BTS, satu Justin Bieber. Ni apa? J-Hope. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, ambil gambar dulu. Apakah? Nanti kita go throughkan dalam soalan. Banyak sangat menulis ni. Okay. Walk through fire. Okay, here we go. Bukan. Sekejap. Okay. Okay, now, here we go. Bang, Akak, soalan. Encik Yong membuat pinjaman. Encik Yong membuat pinjaman peribadi. 30,000. Allahu Akbar. Apa dia nak buat dengan 30,000 ni, saya tak sure lah awak. So nanti cover note show update. Okay, yang ni nanti benda ni sebenarnya dah ada. Nanti saya akan re-upload balik. Boleh? Dengan contoh-contoh ni. Boleh? Lepas tu nanti Fatih akan pakai notes yang baru. Okay, now. Encik Yong buat pinjaman peribadi 30,000. Okay. Okay, kenapa dia buat pinjaman peribadi 30,000? Adalah dia nak buat suka hati dia lah. Dia nak kahwin ke, dia nak, tapi by the way sampai-sampai tu saja nak ingatkan awak, kalau nak kahwin, kalau boleh jangan buat loan je, nanti awak akan terseksa. Kita kahwin bukanlah maksudnya apa, bila awak kahwin nanti adalah untuk bahagia, betul, untuk rasa tak terbeban dengan hutang. Ini saja bagi tahu untuk awak 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. I don't know awak umur berapa nak kahwin, tapi saya just nak bagi tahu pada awak, Arif Haikal dengan lebih maksud saya adalah bila awak nak kahwin, okay, jangan berhutang kalau boleh. Kalau boleh. That's it. Okay. Now, 30,000 ni mungkin jadi bisnes, kan? Setahun. Can someone tell me apakah 5.5% setahun? Itulah you punya rate. Okay. Tempoh bayar balik 4 tahun. Tempoh bayar balik adalah 4 tahun. Okay, soalan. Hitung ansuran bulanan. Okay, Abang Akak, ansuran bulanan ni adalah bayaran sebulan. Betul atau tidak? Bayaran sebulan. Okay, soalan. Macam mana nak cari bayaran sebulan ya? Nak cari bayaran sebulan adalah jumlah hutang bahagikan dengan jumlah bulan. Jumlah hutang. Boleh cari dulu tak jumlah hutang macam mana? Boleh atau tidak? Okey, apa? Saya nak tanya, adakah jumlah hutang dia 30,000 macam tu je? No, tidak. Jumlah hutang adalah jihib. Sebut. No. Jihib. Sebut. Yes, dia kena feel. Jihib. Interest plus principal. Dia kena ada interest, bang. Yep, dia kena ada interest. Interest? Yes, bro. Kalau kita pinjam duit dekat bank, contoh kalau saya pinjam dekat bank 10,000, lepas tu kita pulangkan balik 10,000, habis tu bank nak buat keuntungan macam mana? Faham maksud saya? Apa keuntungan dia? Ingat, bank ni kita punya family agaknya, mak ayah kita. Mak, nak pinjam duit 10,000 boleh? Nah, saya pulangkan balik mereka. Macam tu lah. Faham ya? Okay, jangan, sebelum tu, korang janganlah mudah-mudah nak cakap, riba ya sir, bunga ya sir. Janganlah. Awak minta kawan awak buat kerja sekolah. Sekali 2 kali tu boleh lakut sebab kawan-kawan. Tapi nak tanya, kalau dah banyak kali, kenalah belanja dia juga, makan something. Faham maksud saya kan? Macam itulah. Yes. Service charge. Betul. Okay, now, bang, what is I tadi? Prod, Iqbal, prod. Principal kita berapa? What is principal? Berapa modal awal? Berapa duit awal kita? Principal berapa ya? 30,000. Itu yang dia minta, dia berhutang. Betul, 30,000. Berapa rate kita? Rate-nya adalah berapa? 5.5%. You jangan lupa, 5.5 adalah 0.055 ya. 0.055 ya. Sebab 5.5 per 100. Okay, what is our T? T adalah tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Macam tu je, Pak. Macam tu je, Pak. Yes. Ditambahkan balik dengan principal. Berapa principal kita? 30,000. Okay, sebelum tu, saya nak minta awak tolong kira yang ni je dulu, boleh tak? Tolong kira yang ni je dulu. Kira yang ini sahaja dulu. Boleh? Okay, kira yang ni dapat berapa? Kepada bank. Betul atau tak? So maksudnya, kalau Encik Yu nak pinjam 30,000 ni, dia perlu membayar lebihan sebanyak 6,600 kepada bank. Are you clear? Ini adalah sebagai service charge untuk bank. Okay. Tolong kira, tekan kalkulator betul ya, baru dapat 6,600. Terima kasih. So berapa total yang dia kena bayar, berapa jumlah hutang dia? Jumlah hutang akan jadi 36,600. Betul atau tidak? Bang, itulah jumlah hutang dia. Jumlah hutang akan sama dengan berapa? 36,600. Are you following me? 36,600 jumlah hutang. Dibahagikan dengan jumlah bulan. Jumlah bulan. Bang, 4 tahun. Kalau dalam bulan, dia akan darabkan dengan 12. So, sama dengan berapa? 48 bulan. Betul atau tidak? 48 months. So, you akan dapat over 48. Then, you will get RM berapa? RM1,016. Hai, korang kira pasal lain-lain ni. 36,600 bagikan dengan 48. Then, you will get 7,4
49 pula. 36,600 over 48. Then you will get 762.50 sen. Okay, bang, apa maksud dia RM762.50 ni? Apa maksud RM762.50 ni? Maksudnya inilah dia kena punya bayaran sebulan selama 4 tahun. Selama 4 tahun tu, dia kena bayar tiap-tiap bulan RM762.50. Faham atau tidak? Yes. Okay. Jadi, bila dah cukup 4 tahun, dia dah bayar RM30,000. Tapi dia punya interest sahaja berapa? RM6,600. So, saya nak tanya awak, pada siapa yang dia stresskan kan? Dia rasa macam pelik ke ataupun dia rasa macam berat ke? Take it easy. So, saya buat cucian kejap kan? Tarik nafas je. Beza ke dengan compound interest? Lain awak. Compound interest lain. Tarik nafas. Lepas. Okay. Cuba senyum sikit. Tarik nafas sekejap. Berapa dia punya duit awal and so on. Okay. 5.5% tu adalah 0.05 dia punya rate. 4 tahun adalah dia punya T tahun. So, kalau nak cari jumlah hutang, adakah jumlah hutang dia RM30,000? Macam mana boleh dapat RM6,600? Boleh tak saya buka chat ni to everyone? Tolong jawabkan soalan member-member tadi boleh tak? Sorry, member tadi ada seorang. Bang, dia ada satu benda yang dinamakan calculator. Dia macam RM30,000. Okay, tahu RM30,000? Tahu RM30,000. Darabkan dengan 0.055. Dia macam darab lah. Okay, lepas tu darabkan lagi dengan berapa? 4. Maka you akan dapat RM6,600. Memang tak nak tengok betul-betul ke tekan calculator? Ha? Dia macam darab lah. Dia kira lah. Okay? Dan kalau perasan saya letakkan benda ni kat bawah. Dia jarang lah kalau saya kira yang ni saya ambil daripada page yang lain. Dia mesti daripada atas. Okay, jadi awak dapat yang tu, tambahkan dengan prinsipal balik. By the way, pada siapa yang dia macam dia rasa stres ataupun dia kurang confident, ini saya datangkan balik, maka you akan dapat RM36,600. Settle satu bahagian. Nah, macam mana nak cari bayaran sebulan? Bayaran sebulan adalah jumlah hutang. Ini jumlah hutang tadi. Jumlah hutang tadi. RM36,600 bagikan dengan jumlah bulan. 4 tahun ada berapa bulan? 48 bulan. Dapat jawapan. Siap. Ambil gambar silakan. 3, 2, 1. Kosong -1, -2, -3, -4. Ambil gambar. Okeylah. Mari abang, saya minta tolong untuk you kirakan pula soalan seperti ini. Bentar ya. Okey, mana ya? Bentar. Okey, ni saya pakai nota yang baru. Kan dulu ke ataupun awak dah boleh buat terus? Saya rasa mungkin kita perlu buat sama-sama dulu. No. Yang ni awak boleh buat dulu. Tengok soalan ni betul-betul tapi hati-hati. Awak akan dapat betul dah kalau awak kalau awak tak tinggal yang satu bahagian ni. Okey, cuba dulu ambil masa dalam 1 minit. Bayaran sebulan adalah jumlah hutang bahagi dengan jumlah bulan. Ya, tahun. T. Tapi kau mungkin akan tersilap sikit je. Mungkin. Tengoklah macam mana kau punya penerimaan. Firza, bang, dia berapa je dia punya principal? 5,400 lah, oi. Are you clear? Tolak lah. Sebab dia dah dekat sini diskaun. So, 5,800 ialah interest ni. P, berapa P kita? P kita adalah berapa? 5,400. Dah. Sekarang ni tak perlu nak sabut. Jawab apa yang saya tanya je. Berapa principal kita? 5,400. Kenapa 5,400? Sebab asalnya 5,800. Tapi dia dah ada diskaun kan? So, dia dapat 5,400. Thank you, Fardin. Okay, tolong bagi tahu saya seterusnya. Buffer rate kita? Buffer rate 0.04. Kau bijak. Kau tak sedar ke? Last week kau bukan main power tau last week. Saya huge respect tau last week. Jawab soalan SPM bang. Trial SPM bang gitu. Power kan? Tolong kekalkan that momentum. Okay, bang, tolong bagi tahu saya what is our T? Berapa tahun? 2 tahun. Campur balik dengan prinsipal. Berapa prinsipal kita? Tolong. Apa balik prinsipal kita please? Prinsipal kita akan jadi 5,400 tadi. Okay, saja nak tahu yang ni dulu. Berapa interest kita saja? Kalau kira interest saja, awak dapat berapa sih? 432. So, maksudnya, campurkan dengan 5,400 ni, awak akan dapat berapa total? Yang ni awak akan dapat 5,832. Betul kan? So, inilah jumlah hutang dia. Kalau dia kena bayar interest saja, berapa interestnya saja? RM432 sahaja interestnya. Betul? Okay, boleh kita cari bayaran sebulan sekarang? Boleh? Okay, berapa jumlah hutang? Jumlah hutang awak akan dapat berapa guys? 5,832. Bahagikan dengan jumlah bulan. Bang, ini 2 tahun bang.
Kalau tak berhenti nak tukar 2 tahun jadi berapa bulan, ini jawab dia. 2 tahun bersamaan dengan 24 bulan. So, you akan bagikan dengan 24. So, setiap bulan, bayaran sebulan adalah sebanyak RM243. That's it. That will be your final answer. 3 marks for you. Dah. Cannot. Okay. Apa plot twist dia dekat sini? Apa plot twist dia dekat sini? Simple. 5,800. Adakah ini total hutang dia? No. Dia ada diskaun 400. So, dari why dia dapat 5,400 saja dianggap sebagai hutang. Faham atau tidak? Yes. Ambil gambar dulu. Dah dapat lesson tak untuk soalan ni? Semana dapat 24 tu? Syurga awak? Syurga. 24 ni datang daripada syurga. 2 tahun sama dengan 24 bulan. Okey ke tidak? Abang, memang kalau installment tak ada diskaun. Tapi sekarang ni harga tu 5,800. Sebelum dia buat installment, dia dah bagi tahu diskaun. Koi okey ke tidak? So, tu bukan dia tulis tunai ke? Ya awak, tapi dia dah kata dia dah bagi diskaun secara tunai. Which benda yang tak complicated. Thank you Aina ni. Okay, dan ambil gambar silakan. 3, 2, 1. Okay, jap, saya ulang balik. Adakah 5,800 hutang dia? No. Adakah 400 hutang dia? No. 5,800 tolak harga asal, tapi ada diskaun 400 bila tolak. Ini sahaja hutang dia, betul? Hutang dia adalah 5,400 sahaja. Betul atau tak? Okay. So, kalau you dah dapat yang ni, cuba jawab soalan macam ni. Konsep yang lebih kurang sama, tapi dibuat plot twist sikit. Harap awak boleh besarkan sikit pemikiran you. Boleh nampak lebih jauh sikit. Kita cuba. Encik Zulkifli membeli sebuah kereta harga RM95,000. Saya bagi teaser untuk saya fahamkan awak. Okey, berapa? RM95,000. Dia membayar wang pendahuluan 10%. Saya tanya tau, adakah sekarang ni hutang dia RM95,000 je? Tak. Adakah RM95,000 tu adalah hutang dia? No. Kenapa? Sebab dia dah bayar 10%. 10% tu duit dia. So yang dia berhutang sebenarnya RM95,000. Tolakkan dengan 10% daripada RM95,000. Betul atau tidak? So abang, tolong kirakan yang ni kejap. Nanti awak dapatlah dia punya prinsipal yang asal. Okey, yang lain tu awak dah boleh buat dah. Kadar, faedah, bla 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 ni you dah boleh jawab dah. Cuba jawab sendiri. Silakan. Kalau boleh janganlah tersilap lagi. Adalah duit sendiri, faham ya? So maksudnya 10% daripada RM95,000 tu adalah berapa ya? 10% daripada RM95,000 adalah 9,500. Betul kan? Okey. Apa boleh buat? Tolakkan dia. 85,500. Macam mana nak kira kalau ada peratus? Sepuluh per 100 awak boleh. Bagi 100. Jangan takut. Ku kira kita akan bersama. 1 more minute, lepas tu done. Pastikan you guys betul-betul kira ya. Pastikan you betul-betul usaha ya. Oh yo, thank you. Ramai dah betul. Indasari. Betul dah tu. Alright, My Sarah. Good. Betul. Saya tak dapat baca. Semua orang tengah check. Bagus. Thank you. Aina, check balik Aina. Farhan Najah, betul. Ryan, Adriana. Safi. Okay, dia dah hampir-hampir betul yang saya terperasan yang dia tulis lain tu. Saya tak sempat nak sebut nama tapi most of you guys dah betul dah. Okay, now here we go. Sini, pandang saya lepaskan press. Saya tanya awak jawab balik. Bila dia dah bayar 10%, 10% tu duit bank ke duit kita?
10% yang dia bayar ni duit bank ke duit kita? Duit kita. Jadi adakah dia hutang 95,000 tu sedebuk 95,000 macam tu je? No. Sebabkan dia dah bayar tunai, so 95,000 tolak 10% daripada 9,500 which is 9,500, tolak dapat 85,500. Maka ini sahajalah dia punya prinsipal. Ini jelah yang dia akan berhutang. Betul atau tidak? First layer ni, clear atau tidak? Clear atau tidak? Okay. Ini cara pertama nak kira. Saya boleh buat dengan cara lain. Okay, ni awak buat 10%, lepas tu tolakkan balik, betul? Awak boleh kira juga, kalau 10% yang dia bayar, berapa yang dia akan hutang? 90%. Faham tak logik dia? 10% dia bayar. Berapa yang dia berhutang? 90%. Sebab total adalah 100%. So 90% darabkan dengan 95,000, maka awak akan dapat berapa? 85,500. Sama je. Sama je. Cuma nak kira cepat. Faham Kalau saya kata 30% dia dah bayar. 30% dia dah bayar. Berapa yang dia hutang? 70%. Macam tu. Faham Okay. So 10% dia dah bayar, 90% yang dia hutang, darab 95,000, which is awak dapat 85,500. So guys, jom kita kira dia punya interest. 85,500. Rate dia berapa rate? 3.2 which is 0.032. Sekejap nak tanya, sampai sini dah macam tak ada benda besar kan? Semua orang dah dapat, dah boleh follow, betul? Kira yang ini saja dulu, awak dapat berapa ya? Sekejap. Saya nak cantikkan dia. Okay, cantik. 680. Untuk bayar interest sahaja dicampurkan dengan 85,500. Okay, berapa total dia dekat sini kalau dia dicampurkan? Berapa jumlah hutang dia? Tahun sama dengan berapa bulan? Darabkan dengan 12, you dapat 60 bulan. Betul ya? So bagi 60, maka 1 bulan, bayaran sebulan. Okay, now, I just want to ask you. Okay, you guys dapat big idea to solve this kind of question? You must remember, dia ada plot twist sikit dekat sini. Dapat sangat, Alhamdulillah. 10% dia dah bayar. Berapa yang dia berhutang? 90%. 70, contoh, 30% dia dah bayar. Berapa yang dia berhutang? 70% and so on. Okay, saya nak tanya awak. Kalau saya tinggikan bayaran pendahuluan, adakah bayaran bulanan saya makin rendah? Ya atau tidak? Yalah. Bila saya dah bayar. Kenapa ya? Sebab kita belajar bukan untuk exam. Kita belajar bukan untuk markah. Kita belajar